Look around. Oh my gosh. Look around us. Lurus. Wait. Okay guys, kita sekarang naik kuda. Pak Dito. Ya. Hari ni Pak Dito yang bawa kita. Wah, udah nanti kuda sampai bawah. Oh, so naik sampai dia urut sampai sana. Tapi tak buka sebab bisa cerita. Ya. Sini ada banyak tau bunga. Kita orang dekat atas bumbung ni. Lepas tu dia nak alihkan kereta. Lepas tu dia kata duduk kat atas tak payah gerak. Aku macam dah seriau ni. Gila. My god. Look around. Oh my gosh. Look around us. Shoot. We're moving though. We're moving though. Korang. Oh my god. Oh my god. Guys, look around. Look around. We fun. Wow. Wow. Woo. Gila. Uish. Takut weh. Gila betul. Goyang. Gila. Kita turun. Ya, turun dulu, foto dulu. Foto dulu. Okay, kita foto dulu. Turun. Okay guys, so sekarang kita nak pergi dekat kuda untuk kita naik dekat the promo crest. So let's go there. And just to be honest, sedikit lemah already because we're very tired. But jom kita pergi promo kereta. Tapi kita akan pergi ke sana, kita akan naik kuda. So let's go. Gonna do vlog for sure. Okay guys, kita sekarang naik kuda. Tengok sini. Jaran ping layeng. Dari Malaysia kak? Ya, betul-betul. Ini kuda ada nama ke? Buntung. Buntung. Ya. Hari ini kita naik kuda buntung guys. Berapa umur dia? 3 tahun. 3 tahun. Oh. Wah. So interesting. Orang kedenan iki ya. Look at this. Pak, lampai sini Pak. Oh. Lampai. Pak, namanya apa Pak? Saya? Iya betul. Saya Pak Dito. Pak Dito. Ya. Hari ini Pak Dito yang bawa kita. Wah, kudanya betul. buntung. Yang kudanya namanya buntung. Ini baby. Tapi boy. Boy 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Umur dia. Wow, pengalaman ni. Look around me. Jagung ni. Okay guys, kita nak pergi ke promo kereta pada ada tangga tinggi tu. Pak sudah naik atas Bromo sana? Belum. Belum lagi? Belum. Baru ini. Ini tamu pengunjung agak sepi. Yang naik kuda. Ini bukan hujung minggu kan? Bukan. Biasanya tu banyak tamu Cina naik kuda. Oh. Hari ini tak banyak. Okey. Baru kali ini naik. Kita naik kuda ni sampai mana? Tuh, Kak. Yang mana itu? Oh, naik atas tu bawah, juga ya? Bawah tangga. Oh, betul-betul bawah tangga situ yang kita drop. Itu tangga. Nanti kuda sampai bawah. Oh, so naik sampai atas lah. Ya. Oh, saya ingat panjat sendiri.
Nanti akak jalan kaki naik tangga. Oh. Saya tunggu bawah. Okey. Wow. Menarik ni. Diserot titik. Tapi tidak kena no. Jawab ke tangga. Ano, orang ini. Jangan meong. Iya, belum. Dan bagus. Kata ni gue. Oh, sana. Sana. Ipa aja gue. Mati ya. Gimana sana kak? Hai. Siang ini orang kulit baru. Ya, lu mau apa gunungan? Deketan apa? Nah itulah. Ya, pernah jatuh bukit itu. Nanti lihat sendiri biasanya. Bagi aku pengalaman yang sangat bahagia sebab kalau ikutkan waktu kita naik kuda ni dan menuju ke Bromo Crater, base bawah dia tu memang actually kuat jauh sebenarnya. Macam aku mention tadi, it's about 1.5 km. Dalam pada kau nak berjalan tu, you literally have to hike a little bit. Sebab base dia bukan like totally base dia. Macam aku kena mendaki sikit lah. So bila naik kuda ni, save lah juga energy. Lepas tu aku perasan juga tau, the condition of the soil nak naik ke Bromo atas tu, aku rasa macam aku bukan kat bumi tu je. Memang totally lain tau. Dia punya structure tanah dia tu memang betul-betul like 1 in a million lah. Aku rasa macam aku tak pernah berada di kawasan macam ni, because obviously Malaysia, I don't think we have any volcanic mountain, unlike Indonesia. So aku rasa experience ni mahal. Memang mahal sangat. Alhamdulillah, aku sampai kat sini juga. So sekarang kita nak dah sampai dah dekat kawasan base dia. Kat sini where all the kuda-kuda akan direhatkan dan diorang akan berehat kat situ lah, sementara kita pergi daki 250 anak tangga ke atas. Macam korang tengok dekat sini, aku dah berjalan sedikit lah. Kalau daripada kawasan kuda tu, naik sikit dekat bahagian temple dia, and then sampai ke kaki tangga. I want to explain it. To be honest with you guys, I'm quite nervous untuk aku climb the stairs, because another fact or another mystery, so you guys you know, it's a bit interesting, is because different people bila diorang naik tangga ni, diorang kira tangga, amount dia tak pernah lah sama. Aku di bebel apa aku tak tahu, tapi tak ada capture sebab angin kuat sangat time ni dengan sejuknya ya Tuhan. Okay, tapi FYI, tangga ni bila orang naik ni misteri tau. Bila naik ada orang kira dia dapat 200 lebih, ada yang dapat 200, ada yang dapat 100 lebih. So the number is never fixed. So it's one of the mystery of the Mount Bromo. For me, aku letaklah 250 je lah, because eventually a lot of people say it's 250. I didn't count obviously because I am struggling. Akan tetapi berjaya ke tak naik atas? Berjaya tak nak? Alah, kita tengok kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bermulalah perjalanan aku mendaki anak tangga yang tinggi yang mampus ni. Tinggi babe. I did not prepare myself. Okay, actually saying that I'm not prepared tu memang tak lah, sebab memang aku dah prepare mentally but not physically, because memang aku tak expect aku nak naik tangga banyak macam ni. But you know what, naik tangga ni sebenarnya memang menyakitkan, akan tetapi diorang ada banyak sangat checkpoint yang korang boleh berehat just to take a breather lah. Because kalau kau naik memacak macam ni, memang macam kau terkena balu babe. Tapi itulah, jangan risau. Aku yang semput, yang teruk, yang memang lemah badan fizikal ni pun mampu sampai naik atas. Maka jangan risau. Macam korang tengok kat sini, tiba-tiba berhenti. Ya betul. Jangan risau babe. Memang akan ada orang yang
struggling naik atas juga. Memang kita akan ambil a lot of breaks. Ada juga checkpoint yang korang boleh berehat sementara nak sampai naik ke atas. Tapi kalau korang tengok kat sini, memang kita dah start mendaki. Depan aku kawan aku Yin, and we come together from Malaysia as well. So yeah, menarik babe. Korang, aku rasa kalau korang buat research kan, tengok kat TikTok ke Instagram ke, ya orang-orang yang sampai dah Bromo ni, tak gambar Bromo, tak gambar kawah-kawahnya, diorang tak tunjuk tau the struggle of climbing the stairs. Because to be honest, korang buatlah kajian yang betul-betul sebelum korang datang kat sini. Bukan korang cakap benda tu macam susah sangat. Tidak, ianya sangat menyeronokkan. Akan tetapi kenalah prepare, sebab benda ni banyak main physical. Tempat-tempat yang aku pergi ni, among all the Bromo, tengok aku tengah gasping the air currently. Oh my god, I'm trying to talk, but eventually I didn't know it's actually not recorded. Anyways, among the places that I went to Indonesia recently was Bromo, Enek Kawah Ijen, and also the Tumpak Sewu. Semua ni memang pakai badan gila. Memang sangat pakai badan. The reason why aku buat video ni sebab aku nak tunjuk the rawness of the experience. Betapa struggle-nya aku, punya struggle lah betul-betul struggle kali ni. Dia bukan macam pelancongan-pelancongan apa, wisata-wisata yang leisure. Tidak, tidak. Oh my god, aku macam banyak baby minta maaf, tapi aku just nak cerita kat korang the experience that I'm currently remember of during the day. Memang sangat menarik. Begitu. Rehat juga, rehat. Yang penting rehat. Kita sama, kalau penat rehat, bukan penat berhenti. Macam tu. Ya, itu. Sebelah aku adalah one of my team yang datang juga, which is Nadia Majid from Malaysia. So kita continue balik our journey. Ini adalah perhentian yang pertama. FYI, aku berhenti di setiap perhentian. Tak ada perhentian yang aku tak berhenti, sebab memang perlu babe, memang perlu nak berehat tu. Kadang kita bukan naik saja, nak turun tu pun seksa, sakit lutut. Sebab tu aku rasa bila aku ada desire to go anywhere kan, aku rasa macam if you want to go anywhere in the world, try to have that at a young age. Sebab macam tempat yang macam aku pergi ni, sebenarnya aku rasa macam aku dah sedikit lewat, tapi tak terlalu lewat untuk pergilah. Kalau badan aku lagi muda, lagi sihat, aku rasa that is like the best time for me to go. Sebab memang makan badan babe. Ya, kalau adik-adik ada adik-adik yang muda-muda 20 tahun, 25, 26 rasa nak pergi, and you guys wanted to experience Bromo, Tumpak Sewu, Kawah Ijen, this is the right time for you guys to go. In sense of money babe, sekarang ni banyak cara nak cari duit. Korang hustle, okay? Hustle and enjoy that money. Macam tu. Oh my god, kau tengok aku betul-betul seksanya, ya, menarik nafas di situ. Tolong help. Jangan bila aku tengok balik video ni, lemahnya badan aku. Tapi itulah, okay, we reached another checkpoint. Here we are. We're gonna take a little bit more rest here. Okay, korang saksikanlah pemandangan. Sebab belah kanan pemandangan tu kau nampak Mount Batuk. Di ada side kau nampak Mount Bromo yang macam alien punya tempat. Aku tu berehat sekejap, Orang kata kalau penat, rehat, bukan berhenti kan. Dah halang, dah bayar babe, teruskan macam tu. Sekejap sambil pujuk diri yang bahawasanya I paid for this. Kena sampai, takkan nak patah balik kan. Kena lah gerak sampai habis. Push, this is the time to push. This is another friend of mine, Ain. We come together from Malaysia as well. So tu nak naik ini memang boleh tahan lah sakit kaki. Waktu tu dia memang dah rasa dah burn dekat peha, tapi dah bayar kan. Dah sampai kan. Boleh kata no ke? Tak kan? Teruskan, janji sampai. Push. Macam tu. And mungkin aku boleh cerita sikit a little bit of Mount Bromo facts. Bromo tinggi dia lebih kurang dalam 2,329. Mount Batuk sebelah tu a little bit high. Dia tak tinggi sangat, but boleh lah.
boleh lah sama tinggi lebih kurang daripada yang korang nampak dekat laluan kuda tadi tu. Is where we call it the Sea of Sand. Dia memang mengelilingi all this area of mount. Sebab kat situ tu memang kawasan-kawasan tak gambar macam tidak mampus lah. Memang jauh sikit kalau nak berjalan, tapi memang cantik. Aku rasa macam dia nampak macam terik bahang, macam tak panas babe. Sedap, selesa. Macam tu lah. So sekarang aku dah sampai dekat bahagian atas. Waktu ni memang obviously I feel like crying because dah sampai atas babe. Itulah babe, cita-cita aku nak sampai Bromo akhirnya dah tercapai. That is the right moment yang aku rasa macam such an achievement. Sebab aku simpan impian aku nak sampai sini dah bertahun. To be honest, bertahun tak sampai-sampai. Walaupun aku cuba, ada je rintangan dia. Tapi kali ni aku cakap dekat diri aku bahawasanya tahun 2025 adalah tahun yang terakhir. Aku cakap nanti kat diri sendiri, and aku just do it, just go. So here I am with my friends. What a memory. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Tuhan segala nikmat. Tengok tu, check dulu. Betul lah. Oh my god guys, we are here guys. We are here. Sementara aku berjalan-jalan di lereng kereta ni kat bawah, aku just nak bagi tahu juga safety precautions. Ada tempat yang ada pagar dan ada tempat yang tak ada. And just so you know, pagar on one side only, inside. Dia bukan dekat outside, pagar tak ada. So aku memang tak recommend budak datang sini. Memang untuk orang dewasa. Kanak-kanak aku memang tak galakkan. Bolehkan wait kat bawah lah. Sementara aku jalan-jalan ni, aku nak cerita sikit the story of Bromo. Macam mana adanya adat istiadat dekat Mount Bromo ni sendirilah. So Mount Bromo is not just kawasan pelancongan. It's actually kawasan spiritual ataupun kawasan untuk orang-orang Tengger dekat situ. Tengger, I'm sorry if I pronounce it wrong. But the origin story comes with long ago, lived a royal couple. Nama dia Roro Anteng, a princess, and also Joko Seger, a nobleman. So walaupun diorang tinggal dekat situ bahagia, diorang tak ada anak tau. Diorang tak ada anak. Diorang berdoa kepada Tuhan, Tuhan dekat mountain ni lah for so many years, dan diorang nak anak. Diorang dikurniakan anak lah, tapi dengan janji bahawasanya kalau you ada anak, you kena korbankan anak yang paling bongsu. Walaupun rasa macam sedih kan, diorang tetap nak anak juga. Diorang agree lah. Makanya after some time diorang dah ada 25 orang anak. Dalam pada 25 orang anak tu, when the time come to sacrifice, they have to sacrifice anak diorang yang paling muda, paling bongsu, namanya Raden Kusuma. Tapi diorang rasa ralat sebab anak bongsu babe. Anak bongsu adalah apa orang cakap paling manja, paling dikasihi, disayangi. Jadinya diorang tak rasa ralat nak mengorbankan Raden Kusuma. Akan tetapi Tuhan lah yang dipercayai dah bagi warning, if you tak nak korbankan anak yang paling bongsu ni, there will be a disaster. Mount Bromo akan meletup, will be very bad. Ash will fill the skies, and there's a lot of disaster will happen lah. Diorang masih lagi refuse. Diorang masih lagi refuse nak bagi anak bongsu dia. So what happened was Mount Bromo erupted violently, and Raden Kusuma was taken. Raden Kusuma was taken. Waktu before Raden Kusuma disappear, dia bagi tahu satu benda lah. Dia kata pengorbanan dia ni, dia minta supaya every year akan ada offerings for the Mount Bromo, so that the people around will live in peace. Macam tu cerita dia. Thus
Kasada ceremony begins. So what is Kasada festival? So Kasada festival ni has survived for more than 600 years lah. So every 14 day of the Kasada month, macam contoh July or August, they will do a ritual whereby orang-orang Tengger tribe, we call it Tengger tribe, I'm sorry if I pronounce it wrong, Tengger tribe, diorang adalah the descendant of Roro Anteng and Joko Seger. Diorang akan panjat ke atas Mount Bromo macam korang nampak ni, yang pagar-pagar. You guys can see also some of the temple there. Diorang akan buat satu upacara yang diorang akan campak lah, macam contoh beras, buah, sayur, bunga, or even livestock, for example like chicken, to the Mount Bromo as an offering, macam tu lah. So that's why every year ada je diorang punya majlis ni, and then digalakkan lah usually during this period of time when they are doing this ceremony ritual. Pelancongan boleh ada lah, tapi you guys will experience it first hand lah, macam tu. But of course when you guys come in here during that period of time, please be respectful, okay? Please be respectful. Macam tu. So that's the story lah. Okay. Kat sini pun air juga sebenarnya. Korang tengok ni. Yeah, I'll change the camera. Hi korang. So I just nak report from it. Sekejap, aku sebab sorry. Okay, reporting from mak gawat bau sulfur dia kuat gila. So aku sebenarnya dah sampai dekat hujung trail. Basically this kawasan sebenarnya dah tak boleh pass through. Yes, actually ada je road sampai sana, tapi tak buka sebab it's actually dangerous. Jalan tu dapat sampai sini je. But as you can see, sebenarnya aku betul-betul dekat Bromo crater, and I can hear very loud noise from the crater itself. Kalau korang boleh nampak dekat sini, it's amazing. I'll show you guys, hold on. God, dah sampai sini korang. Dah sampai sini korang. Can you guys hear the bunyi? Yeah. Orang kata bau dia kat sini sulfur, macam bau dia bau kentut kan. Tapi sebenarnya tak sama macam bau kentut langsung. Aku tak tahu nak. Sekejap, korang tahu tak belerang? Bila korang main mercun, korang campak mercun, lepas tu ada bau tu kan. Wait, bau dia kuat sangat. Allah. Okay, so macam bau, korang tahu bau mercun? Mercun bila korang campak meletup, kan ada bau belerang kan. Lebih kurang lah bau dia, tapi bau dia macam kat sini panjang sikit. So bila bau tu dia masuk ke tekak kan, agak macam nak terbatuk juga. So korang nampak tak? Oh my god, ibu, akak dah sampai. Tengok ni. I dare not to move as much, sebab dekat kawasan hujung ni sebenarnya dia tak ada pagar tau. Dia pagar dia stop sampai dekat situ. Hold on, aku tunjuk korang. Pagar dia stop sampai situ. Lepas tu nak jalan kat sini pandai-pandai lah. So that's why aku macam not really move around as much. But korang tengok kat sini dekat dia punya crater, kat Bromo punya kawah tu, korang boleh nampak kan, dia yellow colour tu. Itulah sulfur. Benda tu orang kata macam bagus untuk skin, but aku tak tahu lah. Alhamdulillah. Okay korang, rasa aku dah puas buat video kat sini. Jom kita go to our friends over there. Jom, we're done. Let's go. Bau dia boleh tahan. Mari kita balik. Mari pulang. Alhamdulillah guys, sampai sini. Aku jangan cakap, aku syukur gila. Hello. Hi. Hello. I've been training 4 months back just to make sure aku punya jantung equip untuk aku naik atas ni sebenarnya. And turns out Alhamdulillah aku sampai ke atas juga, walaupun aku stop banyak kali. Sebab aku macam diorang dah turun ke? Aku stop banyak kali, tapi tak apalah. InsyaAllah aku dah sampai ke atas ni. Alhamdulillah aku bersyukur gila. Sampai je dekat atas tadi aku macam nangis kan. Sebab babe, like I've been wanting to naik atas Bromo crater ni for
so long. Well, okay. Starting from here, actually aku banyak macam meluahkan rasa di dalam hati setelah sekian lama. So aku rasa macam part ni maybe it's best that aku just mask off and not really informing you guys about apa yang aku rasa. However, in a summary, aku sebenarnya sebab bila aku ada dekat atas Bromo ni, sebab aku rasa kau faham tak bila kau ada a long dream of desire that you guys want, and after years baru kau accomplish that kind of a bucket list. That's exactly how I feel during that time, and aku rasa waktu tu there's a lot of lesson learned yang bagi aku sangat mahal. Sangat mahal. Makanya part ni lebih baiklah aku tutup dan aku tak cakap, okay, apa yang aku rasa kepada korang. Enough to say that I am feeling so grateful to be here, surrounded by good people, having to experience such an amazing experience as this. Macam tu. See, I'll cry. Nampak tak? Aku sebab feeling very grateful. So thank you to the friends. Memang ini aku cakap bucket list aku yang lama. Thank you to friends yang wanted to join me. When I invite them and they're saying yes, and that is such an expensive friendship. Because they're still mad at me up until now. But yeah, what an experience. Alhamdulillah. Oh dah ke? Dah turun dah? Oh, I thought you turun sekali. Thank you tu. Tunggu. Jom kita turun guys. Jom. Thank you. Jumpa kat bawah pula. Bye. Going down the stairs was a breeze. Sebab dia tak makan physical, turun bawah, relax. However, aku turun dalam keadaan hati aku sangat penuh. Macam nak cakap, aku rasa sangat happy. Waktu aku turun ni, Allah ya Tuhanku, cantik sangat. Alah, sebab lah pula. Tapi macam, babe, ya Allah ya Tuhanku, aku doa tau, siapa yang tengok video aku ni, korang akan diberikan nikmat and opportunity untuk korang datang juga tempat ni, and korang experience apa yang aku experience. Sebab lillahi ta'ala cantik sangat, babe. Macam lukisan, but better. What an experience. Alhamdulillah, I feel so happy to be here, getting to experience such an expensive experience as this. Sebab bagi aku, it's not just about money, it's about physical, it's about mental kau, and more. And yeah, I'm here already guys. I can tick off Mount Bromo from my bucket list already. Alhamdulillah. Yeah, please make your way here. Please make your way. Soon, if you have experience, you have the money, time, the luxury of physical health, come in here. Experience this together. Sini ada banyak tau bunga ni. Ya, sampai 10 tahun tak apa-apa, bunganya aja. Oh, 10 tahun saja. Tengok ni. Kalau kayak gini ya. Sis, gunung ini suci, jangan dinodai dengan sampah. Baik. Faham enggak? Jangan buang sampah. Kita datang sini nak jalan-jalan je. Okay, bawa sampah balik. Okay guys, we're going to our kuda now. Lepas tu kita boleh balik rehat. Kena check out. Okay, pada pukul 2 pagi guys. Sekarang dah pukul berapa? Wait. Sekarang dah pukul 8.42. We have like 3 hours to rest and to clean up our stuff sebelum kita keluar pukul 11.50. Macam tu. Guys, bye.